Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat sentiasa insya-Allah. Bersama lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 bersama Ustazah Salmi. Baik murid-murid, apa yang kamu dapat lihat di sini? Tangan Ustazah? Ya. Lagi? Cawan ataupun gelas. Ada apa dalam tu? Ada air. Bersih tak air ni? Bersih kan? Air apa ni? Air kosong. Air putih. Bagus semua. Ustazah nak tanya, apa kegunaan air ni? Betul, untuk diminum. Lagi? Untuk memasak. Untuk basuh baju. Untuk dibuat mandi. Lagi? Untuk mencucikan najis. Dan untuk satu lagi, untuk apa? Untuk kita berwuduk. Banyak kegunaan air, betul tak? Jadi kamu rasa-rasa kita nak belajar pasal apa hari ni? Kita nak belajar mengenai apa hari ni? Kenapa Ustazah tunjuk air ni? Kita nak belajar tentang bahagian air. Ada berapa jenis air yang kita kena tahu? Baik murid-murid, untuk itu kamu boleh buka muka surat 89 dan muka surat 90 buku teks Pendidikan Islam tahun 1 kamu. Untuk tajuk kita hari ini iaitu bahagian air. Jadi dah bersedia nak berkenalan dengan air? Baik, kita tengok di sini dulu. Yang pertama, bahagian air ialah air mutlak. Sebut air mutlak. Bagus. Yang kedua, kita ada air musyammas. Air musyammas. Sekali lagi, air musyammas. Yang ketiga, kita ada air mustakmal. Sekali lagi, air mustakmal. Dan akhir sekali kita ada air mutannajis. Air mutannajis. Baik murid-murid, ada berapa sekali semua bahagian air? Ada 4 bahagian air. Pertama, mari sama-sama sebut air mutlak. Air mutlak. Kedua, air musyammas. Air musyammas. Ketiga, air mustakmal. Air mustakmal. Keempat, air mutannajis. Air mutannajis. Bagus. Baik, jom kita berkenalan dengan apa maksud air tadi. Baik, yang pertama kita ada air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Sekali lagi, air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Apa contoh air mutlak ni? Air mutlak
air yang suci dan menyucikan. Maksud suci ni ialah dia tidak ada campuran najis, dia bersih. Asalnya ialah air yang bersih. Memang Allah jadikan air yang bersih dan dia menyucikan. Maksud menyucikan ni maksudnya boleh menghilangkan hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar tu apa? Hadas besar tu untuk orang yang contohnya macam orang dewasa, perempuan dewasa, dia kedatangan haid, kedatangan darah. Jadi bila dia kedatangan darah, dia tidak boleh solat ataupun membaca Al-Quran. Jadi untuk boleh solat, dia kena mandi wajib. Jadi mandi wajib perlu menggunakan air mutlak. Bila kalau dia tidak guna air mutlak, mandi dia tu tidak sah. Jadi tidak boleh solat. Jadi kalau untuk orang yang begitu, dia kena mandi menggunakan air mutlak untuk menyucikan diri. Baru boleh solat dan beribadah. Okey, di sini ada info. Apa dia cakap? Ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Contohnya air kopi dan air sabun. Hukumnya apa? Hukum dia air tu suci tapi tidak boleh menyucikan. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam tadi kan, air paip. Air paip tu air yang mutlak, betul? Air paip tu kita guna untuk masak. Masak pula mau bancuh air kopi. Air kopi tu bolehkah kita gunakan untuk mandi? Untuk berwuduk? Tidak boleh. Sebab dia tidak boleh menyucikan. Tapi air itu suci ke tidak? Air itu suci. Air itu bersih. Cuma tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Nak bersihkan najis ke, mau guna untuk mandi, tidak boleh. Baik, yang kedua kita ada air musyammas. Air musyammas. Apa dia air musyammas ni? Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakannya pada tubuh badan. Air musyammas ni ialah kalau tengok dalam gambar, air yang berada dalam bekas yang boleh berkarat. Contohnya dalam bekas besi begini, dalam tin. Jadi air ini terjemur pula di tengah matahari, di bawah matahari yang sangat terik. Contohnya di negara yang bercuaca panas, macam di negara Gaza. Jadi di negara itu kalau air yang berada dalam tong dinamakan air musyammas. Air yang terjemur dalam bekas besi dinamakan air musyammas. Hukum guna air tersebut untuk mandi, untuk berwuduk ialah makruh. Apa maksud makruh? Maksudnya ialah kalau kita buat tak dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Maksudnya kalau kita guna air ni, kita tak dapat pahala pun, tidak juga dapat dosa. Tapi kalau kita tidak gunakannya, kita gunakan air mutlak yang lain, kita dapat pahala. Itu maksud makruh. Okey? Ingat, air musyammas ialah air yang terdedah dengan cahaya matahari, terutamanya di negara yang panas. Kalau di negara kita tidak ada air musyammas sebab negara kita tidaklah terlalu panas walaupun air tersebut terjemur di tengah matahari. Boleh faham? Dan air musyammas ni makruh digunakan pada tubuh badan sebab air yang ini biasanya akan menyebabkan berlaku penyakit kulit. Jadi sebab itu Nabi melarang kita menggunakan air yang berjemur di tengah matahari ni kepada tubuh badan. Kalau buat untuk benda lain tidak mengapa. Okey, hukumnya ialah makruh. Tinggalkan dapat pahala, tapi kalau buat tak dapat dosa. Cuma
tidak boleh digunakan air ni. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada 2 kolah. Maksudnya, apa maksud kurang dari 2 kolah? Maksudnya, air tu jumlahnya kurang daripada 230 liter air. Macam dalam baldi ni tak sampai pun 230 liter air. Mungkin dalam 10 liter saja satu baldi. Jadi, air yang jatuh dalam ni tidak boleh digunakan untuk berwuduk yang seterusnya. Tapi kalau contohnya kita ambil wuduk di sungai, air jatuh dalam sungai semula, tidak mengapa sebab air dalam sungai banyak, lebih daripada 230 liter ataupun lebih daripada 2 kolah. Okey. Tapi air ni bersih ke tidak? Air ni bersih. Air ni suci tetapi tidak menyucikan. Dia bersih, dia bersih tapi dia tidak boleh menghilangkan hadas. Macam Ustaz cakap tadi, hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar tadi untuk orang yang mau mandi selepas habis haid, ataupun hadas kecil ni untuk kita mencuci najis kita selepas kita buang air kecil, selepas kita buang air besar, kita mau cuci, kita tidak boleh menggunakan air ini. Ini namanya air mustakmal. Okey. Jadi apalah yang boleh digunakan dengan air mustakmal ni? Sayang kan, sebab airnya bersih je lagi, sebab air wuduk kita je. Okey, boleh digunakan untuk siram pokok, untuk basuh kereta, basuh lantai, boleh digunakan. Tapi kalau untuk berwuduk, untuk mandi wajib atau untuk menghilangkan najis, air mustakmal tidak boleh digunakan. Kalau kurang daripada 230 liter air yang dia jatuh dalam tempat air yang kurang daripada 230 liter, maka tidak boleh digunakan. Dia air mustakmal. Okey, yang keempat, akhir sekali kita ada air mutan najis. Air mutan najis. Ada 2 keadaan. Yang pertama, air kurang 2 kolah. Maksudnya air yang kurang daripada 230 liter air. Jadi dia dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Contohnya tadi macam dalam baldi kan yang kita tunjuk di atas ni. Dalam baldi ni contoh termasuklah tai cicak ke, tai kucing ke. Walaupun air itu tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dia tetap dinamakan air mutan najis. Air itu tidak suci dan tidak menyucikan. Ini tak boleh guna terus. Tidak suci, tidak pula menyucikan. Jadi tidak boleh gunalah untuk berwuduk, untuk mandi, apatah lagi untuk minum dan masak. Okey. Ataupun keadaan yang kedua, lebih 2 kolah. Keadaan kedua ni, air tu ada banyak, ada lebih daripada 230 liter air. Tapi dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Maksud mengubah sifat air ni, contoh, ada air dalam kolam yang besar. Dalam tu tiba-tibalah termasuk pula tai kucing jatuh. Berubah sudah warna air kolam. Jadi warna coklat-coklat, kuning-kuning. Yang begitu, tidak boleh digunakan. Walaupun airnya banyak. Berbeza kalau dalam kolam ataupun dalam kolah ataupun dalam baldi yang besar, lebih daripada 230 liter air, termasuk tai cicak, itu boleh digunakan. Masih lagi suci, masih dikira air mutlak. Tapi kalau dah termasuk dan mengubah bau, warna dan rasa, berubah sifat air, maka air itu dinamakan air mutan najis. Tidak suci dan tidak menyucikan. Maksudnya kita tidak boleh guna untuk berwuduk, untuk mandi wajib, membersihkan najis, apatah lagi untuk masak dan minum. Okey murid-murid, mari kita ulang kaji semula. Ada berapa bahagian air? Ada 4. Yang pertama iaitu air mutlak. Apa dia air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Ada 7 jenis air mutlak, iaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air telaga, air embun dan air salji. Air mutlak ialah air yang suci dan menyucikan. Seterusnya, yang kedua kita ada air musyammas. Air musyammas ialah air yang terjemur di tengah matahari
terutamanya di dalam bekas besi. Makruh menggunakannya pada badan dan dia ialah air yang suci dan menyucikan, sama seperti air mutlak. Boleh digunakan untuk berwuduk tetapi makruh. Yang keempat pula, kita ada air apa ni? Air di atas, air paip, kemudian jatuh, kita ambil wuduk, jatuh. Air di bawah ni namanya air apa? Bagus, air mustakmal. Air mustakmal ni boleh guna ke untuk kita berwuduk pula? Air yang sudah jatuh ni boleh guna ke kita untuk berwuduk ataupun mandi wajib? Tidak boleh. Tapi air tu suci ke tidak? Bersih ke tidak? Air tu suci, tapi tidak boleh menyucikan. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk ambil wuduk. Boleh digunakan untuk apa? Untuk cuci kereta. Betul. Untuk siram pokok. Bagus. Dan akhir sekali kita ada air mutan najis. Apa dia air mutan najis? Air mutan najis ialah air yang sudah bercampur dengan najis. Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau keadaan air itu kurang daripada 230 liter, maka tidak boleh digunakan. Tapi kalau dia lebih 230 liter, masuk najis dalam air tu dan air berubah bau, rasa dan warna, sama juga tidak boleh digunakan. Tidak suci dan tidak menyucikan. Jadi murid-murid, demikianlah keempat-empat bahagian air yang telah kita pelajari hari ini. Okey, Ustazah harap kita semua dapat berkenalan dengan keempat-empat jenis air ini dan dapat membezakan. Kerana apa? Penting supaya kita tidak tersalah menggunakan air ketika berwuduk, mandi wajib dan membersihkan najis. Rugilah kalau kita salah menggunakan air. Contohnya kita mandi ataupun kita berwuduk menggunakan air mustakmal. Kemudian kita solat. Jadi solat kita pun tidak sah sebab wuduk kita tidak sah kerana menggunakan air mustakmal. Jadi kita kena tahu, kita kena kenal jenis-jenis air supaya ibadah kita, solat kita sah. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat beramal dan selamat mengenali jenis-jenis air yang telah kita pelajari tadi. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.